Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua? Okey, saya sekarang berada di Taman Dergau pula. Saya sekarang berada di Maidin. Baru keluar daripada Maidin. Takut ni, perasaan takut juga sebab kan kita PKP sampai pukul 8 saja boleh keluar rumah kan. Tapi pukul 8 malam. So lepas pukul 8 ni rushing nak balik lah kan. Jadi harap-harap tak ada apa lah. Ni pula cuaca pula hujan kan. Kan berniaga ke apa semua tak boleh keluar sampai pukul 8 kan. Tapi tak apalah, apa-apa pun semoga saya selamat sampai balik rumah lah, insyaAllah. Okey, hari ni saya baca di Facebook kan, saya nampak macam-macam cadangan pasal lockdown. Ada yang suruh lockdown, kena lockdown sebab PKP. Sebab kalau kita tak lockdown, kita nak buat macam biasa juga, nanti kita takut kes-kes tak dapat nak diturunkan. Jadi bila kita pikir balik lah, kes sekarang dah mencapai sehingga 7,000 kes dan ke atas. Jadi rasa-rasa memang susah lah kalau kita nak harap dalam jangka masa yang terdekat ni, dalam jangka masa yang singkat ni kes akan menurun dengan cepat. Susah sebab apa? Kes sentiasa menaik. Saban hari naik. Mula-mula hari tu 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Sekarang 6, 7,000. Dah 7,000 dah berapa hari dah. Tapi kalau dalam 3 hari, 4 hari dah statik 7,000 Jadi bila jadi macam tu, kita pun takut lah kan. Kita tak nak lah jadi macam tu, sebab kes dah makin naik. Jadi adalah cadangan daripada beberapa orang yang minta lockdown kan. Antaranya yang saya seronok nak petik di sini, siapa sendiri yang suggest supaya lockdown tu adalah dulu yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri kan. Jadi Sultan Johor pun dia cadangkan untuk buat PKP ni. Kita bukan buat PKP, kita buat lockdown. Macam yang pertama dulu ni, semua kita kena sekat terus. Jangan keluar daripada rumah langsung, duduk rumah saja, tak boleh keluar, tak payah pergi kerja dan sebagainya. Dia kan ada pro and con juga, ada baik dan buruknya juga. Kalau kita lockdown semua jadi apa, kalau kita tak lockdown pun ada kesan dia, dan kalau kita lockdown pun ada kesan. Jadi saya teringat balik bila tengok pengumuman siaran temu ramah inilah Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin pasal keadaan yang berlaku tu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia kata apa? Dia kata sekarang kita tak mau buat lagi lah. Kita tak mau terlalu ketat sebab kita nak jaga kebajikan orang-orang yang hanya bekerja sendiri dan sebagainya. Jadi ada logik jugalah benda tu kan. Sebab kita takut lah kalau buat lockdown sepenuhnya, macam mana yang lain-lain yang tak dapat nak bekerja, dia pun nak meneruskan kehidupan. Mata pencarian dah disekat kan. Tapi tu dia lah, bila dalam keadaan sekarang ni macam-macam orang, macam-macam pendapat kita dengar. Ada yang kata kita kena buat lockdown, ada yang kata kita tak payah buat lockdown kan. Sedangkan yang nak suruh buat lockdown adalah dia tu jugalah yang pergi berjalan merata, ambil kesempatan cari lorong kuih ke kan, langgar SOP, tahu-tahu silap-silap vaksi pun dia tak daftar lagi, ada juga macam tu kan. Jadi macam-macam lah pendapat ini yang kita kena berhalusi balik, kita kena fikir balik macam mana kita nak hidup dalam keadaan suasana sekarang. Jadi bila dulu Yang Mulia Sultan Johor baginda bertitah supaya cadangan daripada baginda lah buat PKP kan, bukan buat PKP, buat lockdown ni. Cadangan ni bagus juga, sebab bila buat lockdown macam tu kita akan sekat pergerakan. Sebab kita tahu COVID ni dia berjangkit dengan pemindahan bakteria tu daripada pembawa ke pembawa yang lain. Contoh orang tu dia kena COVID, dia pergi pasar raya, dia pegang apa benda yang dia pegang, dia masuk mesin ATM, dia tolak pintu tu kena. Dia pegang mesin ATM punya nombor PIN, nak tekan PIN pun kena. Tapi kalau pematuhan kepada SOP yang betul, dia pakai mask, lepas tu dia buat
dekat mesin ATM tu dan kedai-kedai lain, cleaning, bersihkan dengan gunakan pencuci kan. Jadi diharapkan kuman tu mati dekat situ lah, terputus rangkaian. Cuma kita takut sekarang kalau kata benda tu berterusan kan. So itu yang jadi masalah kita. So kita nak buat macam mana kan, kita nak buat macam mana. So ada saya terbaca dekat Facebook ni, kajian ada pendapat, bukan kajian, pendapat daripada beberapa orang mencadangkan buat lockdown. Tapi bagus nak buat lockdown ni, tapi antara cadangan yang perlu diperhalusi pada nak buat lockdown, kita kena tengok balik daripada sudut ekonomi, dari sudut politik, dari sudut sosial. Okay, kita tengok daripada sudut ekonomi. Bila kita buat lockdown ni, orang-orang B40, M40, T20 kita bagikan kepada 3 golongan ni. Jadi B40 ni confirm dia akan terjejas. Sebab apa? Bila buat lockdown sepenuhnya, apa rasa orang yang duk pergi motong getah, yang duk pergi kelup tak boleh pergi kelup, dia motong getah tak boleh nak motong getah, semua kena buat duduk rumah. Sebab apa? Motong getah ni dia bukan dikira sebagai essential, bukan dikira sebagai pekerjaan yang penting macam kerja bank dan sebagainya. Ni yang jadi masalah. So bila kita nak buat lockdown sepenuhnya, adalah beberapa cadangan ni. Yang pertama sekali, dari sudut ekonomi, kita bagi bantuan secara bersasar kepada golongan B40 dengan M40. M40 mungkin tak perlu kan, tapi B40 ni kita kena perhalusi balik. B40 ni macam mana kita nak sampaikan bantuan tu kepada mereka? Kita guna Blue Ocean Strategy. Kita ada pejabat zakat, kita ada pusat kebajikan, kita ada pejabat adun, pejabat ahli parlimen. Jadi buat Blue Ocean Strategy antara agensi-agensi kerajaan ni, kerjasama lah antara hampa semua ni kan. Pergi tengok, dapatkan senarai, mana senarai penerima-penerima yang sedia untuk menerima, mana senarai B40 kan. Bukan susah pun kan. Kalau kita tengok dalam data kerajaan tu, kita dah ada benda tu, dah ada culaan, dah ada kata apa, dah ada data-data tu semua dalam data kerajaan. Nak senang macam ada kawan saya buat macam mana tak, dia buat senang je. Dia pergi jumpa kepada amil zakat, amil zakat. Setiap masjid, setiap parlimen ni dia ada amil dia. Amil ni maksudnya orang yang kutip zakat. Selalu orang yang kutip zakat ni dia tahu, dia masuk ceruk kampung, dia tahu rumah mana yang memerlukan zakat. So bila dia tahu mana rumah yang memerlukan zakat, dia tahu, dia boleh bantu sampaikan secara bersasar. Waktu ni lah kita kena gerakkan agensi-agensi ni. Dan kita buat, tak perlulah ke semua nak pergi serentak, nak hebohkan kat media sosial, kata nak pergi berjalan ni YB, pergi ramai-ramai pergi gamak YB. Bukan macam tu. Kalau kita nak buat macam tu, sekali kita takut, kita tak tahu yang pergi tu betul-betul bersih ke tak, dah jadi penyebar pula. Kita umumkan dalam kampung tu kan, umum duduk rumah, umum Jabatan Penerangan boleh main peranan. Jabatan Penerangan naiklah apa, dia pun punya kenderaan rasmi, umum duduk dalam rumah, nanti bantuan akan sampai kan. Sekali sampailah satu-satu hantar. So apa masalahnya kan? So boleh buat secara bersasar. Dan janganlah bagi satu kotak tu ada beras kampit, lepas beras kampit ada sardin, telur tu, bagi sekali tu je. Tengoklah kalau nak buat 2 minggu, bajet lah kan. Bajet lah lebih cukup kan. Mesti ada benda yang seimbang, makanan seimbang. Contoh hantar satu rumah, satu keluarga, seekor ayam kan. Tengoklah kalau 2 keluarga yang lebih, mungkin bagi satu ekor ayam lebih dua papan telur kan. Kena buat macam itulah. Kalau kita tak buat, kesian lah naya kepada golongan B40 ni. Itu yang tersasar daripada sudut makanan. Kita nak jaga nyawa, itu kita nak jaga nyawa. Lepas tu pula, lepas kita dah jaga nyawa, macam mana pula kita nak tengok dari sudut ekonomi kan. Bila B40 ni tak boleh kerja, ada juga B40 ni yang daripada kalangan mereka ni, mereka ambil loan, ada loan dengan bank. Bila mereka ada loan dengan bank, macam mana kita nak bantu mereka? Waktu ni kita buat moratorium bersasar. Moratorium bersasar ni bukan kita bagi kepada semua, kita bagi kepada yang layak. Yang layak kita bagilah moratorium kan. Kalau tak mau bagi semua, kita fokus kepada B40, fokus kepada M40 kan. Kita tengok T20 tu tak payahlah, hampa-hampa semua tu jutawan kan. Kita berfokus tengok mana yang layak, kita bantu. Waktu ni lah kalau kerajaan boleh buat lagi sekali macam ni, memang sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional memang akan meningkat. Kau lah, tak ada sebab orang nak tolak kan.
kalau dia boleh push kepada private sector bank ni bab pinjaman ni, kita buat bagi moratorium. Bila buat macam tu cantik memang sokongan kau-kau lah kepada dia kan. So bila kita dah bagi moratorium, so kat situ kita dapat bantu dah yang mana yang bekerja sendiri, menego kedai makan, pergi buat bendang. Tapi mungkin ada antara mereka yang ada loan kan, buka SSM, lepas tu ada loan sama ada loan buat rumah ke kereta kan. Kita tak boleh lah nak kata dah suruh hampa dah kerja sendiri, kenapa nak pakai kereta, kenapa nak beli rumah. Tak boleh lah macam tu kan. Dan mereka pun ada keperluan, bukan kehendak keperluan. Nak ada kenderaan keperluan, bukan kehendak. Dia jadi kehendak kalau melebihi keperluan tu kan, melebihi kemampuan dia nak guna benda tu. So itu dari sudut ekonomi. Lepas tu pendidikan, itu ada sebut di canang-canang pasal 150,000 buah tab untuk pendidikan online. Tapi sampai sekarang macam tak dengar benda tu, krik-krik dia kan. So waktu ni lah kerajaan menggalakkan syarikat-syarikat besar sama ada GLC atau syarikat private sector menyumbang melalui program CSR, Corporate Social Responsibility. Yang mana yang menyumbang, bantu menyumbang, kau punya menyumbang ni dapat potongan cukai, yang besar-besar. Lepas tu dia nama yang menyumbang ni, syarikat ni dapat antara favorite list untuk dapat kata projek-projek kerajaan atau sebagainya. Waktu ni lah kita nak tengok balik macam mana syarikat yang beruntung kau ni. Contoh Top Glove kan, syarikat yang sarung tangan, syarikat-syarikat yang berkaitan lah kan, yang buat banyak duit. Waktu ni lah kita nak tengok balik mereka bagi kepada rakyat. Sebab kita tahu syarikat-syarikat kilang-kilang ni ada yang sekarang pun tak ditutup kalau PKP pun kan. Ini yang satu jadi masalah baliklah kepada kita kan. Itu dari sudut penglibatan syarikat-syarikat luar. Lagi apa lagi? Pendidikan tadi tak habis lagi. So bila buat pendidikan tu, kelas online kita buatlah kelas online macam biasa kan. Tapi kalau agak dah payah sangat, tangguh kelas online tu, tak payah buat kelas online kan. Kita tangguh setakat mana silibus tu, tangguh kat situ dulu kan. Kita buat full lockdown betul-betul kan. Contoh 2 bulan, 3 bulan kita buat 3 bulan full lockdown, totally lockdown. Curfew tu 3 bulan tak boleh keluar mana. Kita punya pendidikan semua tangguh tu kan. Habis ni kalau kata kes boleh pergi ke kosong balik, kita buat balik macam biasa, kelas macam biasa. Dalam keadaan sekarang pun nak buat kelas pun online pun susah kan. Susah sebab dia tak sama. Kalau kita mengajak depan, kita mengajak dalam kelas pun beza. So bila mengajak dalam kelas ni dia peralatan ABM, BBM dia cukup. Tapi bila kita mengajak online ni susah lah. Orang yang betul-betul kreatif saja boleh, yang minat nak mengajar kan, yang pandai guna gadget online dan sebagainya. Jadi itulah kan, buat macam tu. Itu sudut daripada sudut pendidikan. Lepas tu kita tengok daripada sudut sosial macam mana. Sosial, bila kata kita buat kita buat lockdown ni, totally lockdown, kita mesti kena ingat dari sudut kesihatan mental. Kesihatan mental, ada antara kita yang akan mengalami masalah mental. Kesihatan mental ni macam mana? Kesihatan mental ni mungkin mereka ni yang kita buat lockdown dan sebagainya ni, mereka akan terjejas daripada sudut emosi mereka. Waktu ni lah kita buat penglibatan hebahan secara besar-besaran. Kan setiap hari kita dapat mesej daripada MKN, suruh pesan duduk rumah lah, jaga ni jaga ni. So boleh dekat situ bagi mesej yang sama tentang kesihatan mental kan. Jaga kesihatan mental. Talian setiap hari di TV tu buat hotline untuk kesihatan mental. Sebab kes bunuh diri masa PKP ni boleh tahan hebat lah kan. Kes bunuh diri masa PKP ni. So kalau kita tak jaga rakyat kan, atau kita tak jaga kita, siapa lagi nak jaga kita kan. Lepas tu bila kita boleh buat macam tu dalam tempoh PKP ni, InsyaAllah rakyat kita boleh mampu survive lah kan, InsyaAllah kan. Lagi satu, dalam keadaan kita nak lockdown ni, kita kena perhebatkan lagi kita punya agenda vaksinasi kepada rakyat. Terus buat macam biasa. Sebab apa? Kalau kita program vaksinasi kita ni lambat, gagal lah kita kan. Gagal lah. So kita kena galakkan influencer daripada mass media kan. Contoh daripada TikTok, Facebook, Twitter kan.
Kita kena galakkan mereka ni kau-kaunya hari-hari buat iklan daripada mereka kan, buat video yang boleh viral. Saya dah vaksin, anda bagaimana kan, buat video mana favorite artis-artis, penyanyi, pelakon dan sebagainya kan. Sebab kita tahu umur berapa yang umur berapa tahun yang dah boleh vaksin. Tapi orang-orang muda ni, bila kita tanya balik adakah mereka dah vaksin, lepas tu kita nak buat macam mana lagi. Kita buat secara, kita masuk ke kampung, data-data semua kita dah ada dah kan. Kita buat satu tempat, kita kalau boleh kita masuk ke tempat tu, kita buat memudahkan orang. Contoh taman, setiap satu taman tu kita kena pasti berapa orang satu taman tu, pergi cucuk. Contoh taman Degar Jaya, contoh kan, taman tu dah memang contoh kalau ada kes kat situ, so bawa tim untuk cucuk COVID ni kan. Kita pergi cek terus satu taman ni, okey clear, yang mana positif angkut, yang mana negatif kita terus cucuk 2 dos terus. Pergi pula taman yang seterusnya. So bila jadi macam ni, kita boleh buat secara boleh kita lawan ni secara berdepan lah. Macam contoh sekarang kita tengok Selangor teruk kan, sehari sampai beribu-ribu kes Selangor saja. Jadi kita pergi terus buat sikit. Kalau nak tunggu orang volunteer ni, nak tunggu dia punya turn, belum tentu dia akan sendiri rela hati nak mendaftar. Tu pun dah jadi masalah. Jadi itulah, kita kena fikirlah, kerajaan kena fikirlah macam mana kita nak minta orang supaya orang mendaftar dan macam mana orang boleh dapat dengan keadaan yang cepat. Sebab virus ni kita bukan nampak kan, kita tak nampak. So bila kita tak nampak ni, dah jadi payah lah sebab kita tak nampak. Kalau kita nampak ni senang sikit lah kan. Lepas tu kita kena tengok apa lagi dalam masa PKP ni nak buat lockdown. Kita kena kawal SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kena kawal kau penyebaran hoax, penyebaran hearsay apa bala mak nenek tu. Hari tu ada viral kata Mak Teh kata vaksin ni cucuk 40 orang dah mati kan. 40 orang dah mati selepas cucuk vaksin. Benda ni yang kita kena kawal balik kawal. Kesan balik daripada WhatsApp tu siapa yang sebar-sebarkan kan. Tapi bila kita tak buat macam tu, benda ni dia akan berlanjutan daripada satu grup ke satu grup. Dah jadi masalah dah. Sampai saya tengok sendiri video Tun Mahathir pun, beliau pun ada sebut pasal Mak Teh ni kan, sentuh pasal isu Mak Teh ni. Tu jadi masalah kan. Dah jadi satu kerja dah lah nak berlawan dengan virus COVID yang tak nampak. Lepas tu dengan hearsay yang tak apa-apa pasal Mak Teh ni pula kan. Tu masalah. So buat tu, kuat kuasa tu undang-undang akta yang ada nak lawan akta berita palsu dan sebagainya. Kalau nak bersuara lah, tapi biarlah kita bersuara dalam ruang lingkup Federal Constitution. Kita tak bersuara di luar norma, di luar batas. So bila kita bercakap, biar bercakap dalam ruang lingkup yang dibenarkan kan. So tak menimbulkan masalah, tak menimbulkan satu situasi yang mencemaskan lah kepada orang lain. Benda-benda ni kalau kita sendiri pun sebagai rakyat marahan ni, kita jangan sebar-sebarkan benda tak pasti kan. Tapi ada satu yang saya suka lah, saya tabik kepada kerajaan berkaitan dengan baru-baru ni kan viral isu artis, pakat ada artis sampai pi beli kapet kat Nilai dan sebagainya. Ni dah dengar dah baca dalam sosial media, dah kena tindakan daripada mahkamah. Baguslah benda macam ni, tapi janganlah bersifat double standard lagi kan. Mungkin ahli politik pun saya tengok ada ahli politik yang terpilih selection, orang kata apa istilah saya lupa dah, pendawaan terpilih kan, yang tak pakai penutup muka, tu nak buat siasatan dan sebagainya. Tapi ada yang bukan satu geng, senyap. Kita tak maulah sebut siapa kan, sebab takutlah kan benda tu. So kena jangan double standard kan kalau boleh kan. Jangan double standard. Yang salah tetap salah, tapi kita pula sebagai marahan janganlah kita pula lebih kuah daripada sudu kan. Kita duk kata yang ni salah. Lepas tu kita ambil kesempatan, kita balik rumah kita tak hand sanitize, kita duk repeat pakai mask muka yang sama. Sepatutnya mask muka tu kita pakai mask muka tu kita pakai luar rumah, kita balik-balik kita tukarlah mask muka yang lain kan. Ni kita duk repeat pakai benda yang sama. So benda-benda macam tu kita sendiri kena kita jaga kita, hashtag kita jaga kita. Kalau nak harap orang jaga kita, belum tentu kan. So lagi satu berkaitan dengan isu vaksin ni saya sentuh balik.
kena buat jugalah, kena buat. Sebab saya ada baca satu cerita ni, dia kata sebab apa dia ambil vaksin. Ada yang kata, oh aku tak nak ambil vaksin sebab aku takut mati lepas cucuk vaksin. Ada yang kata, oh aku nak ambil vaksin sebab aku takut mati COVID. Tapi bila kita fikir balik, kalau kita ambil vaksin, andai kata Allah takdirkan kita mati, itu semua dalam iradat Allah lah kan. Semua dalam kekuasaan Allah, adalah ilmu Allah. Kita mati, tapi kita mati dengan kita ambil vaksin tu, kurang-kurang kita dah ambil ikhtiar. Kita dah ikhtiar, usaha, tawakal, ikhtiar. Kena juga tak apalah, Allah punya kuasa. Lepas tu kalau kena pun sekurang-kurangnya jenazah kita ni boleh diuruskan oleh sanak saudara kita kan. Boleh simpan, boleh pi kubur. Kalau kata mati sebab COVID kan, tiba-tiba memang tak boleh nak buat apa langsung kan. Kalau masuk hospital lah situ je. Tapi kalau mati sebab dia dah cucuk, tiba-tiba meninggal juga, tapi boleh disempurnakan lah dengan cara yang boleh sentuh mandi dengan elok. Sebab bukan meninggal sebab COVID, meninggal sebab mungkinlah komplikasi mungkin komplikasi sebab cucuk. Wallahu a'lam lah kan, kita tak tahu lah, bukan kita tuduh, mungkin ataupun ada unsur-unsur lain. Tapi dia dah cucuk, jadi dia dah bebas daripada COVID, so boleh uruskan jenazah dia macam biasa. Ada yang berpendapat macam tu. So kita semua, kita akhir kata sekali, kita fikir balik yang mana baik untuk kita ikutlah kan. Jangan kata kita ni kita nak buat tak buat kan. Kita keluar rumah, kita tak pakai mask muka, masuk rumah kita tak hand sanitize, tak mandi dan sebagainya, tak sabun tu kan. So benda-benda ni kalau kita buat dengan elok, jadi insya-Allah lah kita dapat atasi masalah-masalah yang berlaku ni. Itu sajalah pesanan daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Yang mana yang baik kita amalkan, yang saya tersilap tu saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.